Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kami kali ini, kami akan menerangkan serba sedikit tentang peraturan penggunaan drone di Malaysia. Saya akan menerangkan secara umum apa itu drone. Sistem pesawat tanpa pemandu atau drone dikenalikan tanpa juruterbang di dalam pesawatnya dan biasanya dikenalikan dengan menggunakan alat kawalan jauh. Pada awalnya, drone digunakan sebagai keperluan ketenteraan bagi misi yang mempunyai risiko tinggi jika terdapat juruterbang di dalam pesawatnya. Kini, drone semakin meluas ekoran teknologi dunia yang makin berkembang. Terdapat 3 jenis utama drone. Yang pertama, multi-rotor drone bertujuan untuk fotografi dan video. Yang kedua, fixed wing drone untuk pemetaan. Dan yang ketiga, single rotor drone bertujuan untuk perluasan laser lidar udara. Sebelum drone diterbangkan, terdapat beberapa perkara yang perlu dititikberatkan. Drone mesti dilakukan dengan cara yang selamat dan bertanggungjawab sekiranya tidak dilakukan dengan betul. Operasi drone boleh mendatangkan risiko kepada keselamatan penerbang dan juga orang awam. Pada tahun 2020 yang lalu, Ketua Unit Drone Pasukan Gerakan Udara, Polis Diraja Malaysia, Superintendent Rasha Azaldin Syafiee berkata tindakan menerbangkan drone tanpa permit daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia adalah salah mengikut peraturan penerbangan awam Malaysia 2016. Jadi, dalam video kami kali ini, kami akan mengetengahkan bahawa setiap pengendali bertanggungjawab untuk memahami dan mematuhi peraturan termasuk penggunaan drone penyelidikan sebelum aktiviti penerbangan dijalankan. Sebelum nak terbangkan drone, ada 5 peraturan umum yang telah ditetapkan. Peraturan pertama ialah pemilik drone perlulah menitik beratkan garis penglihatan visual langsung. Peraturan yang kedua ialah pemilik drone juga perlu memastikan tahap ketinggian penerbangan tidak melebihi 400 kaki. Peraturan yang ketiga ialah pemilik drone juga perlu melakukan pemeriksaan perkakasan drone. Maknanya, drone itu kena dalam keadaan selamat dan baik untuk penerbangan. Peraturan yang keempat ialah perlu mendapatkan kelulusan penerbangan. Maksudnya di sini kalau macam contoh drone itu merupakan drone komersial, kena dapatkan kelulusan daripada CAAM terlebih dahulu. Peraturan yang kelima ialah pemilik drone perlulah tahu mengenai zon larangan terbang. Contohnya kalau di Malaysia kita ada beberapa tempat yang telah diwartakan sebagai zon larangan terbang. Antaranya ialah Putrajaya, Parlimen, Istana Negara, Balai Polis, penjara dan pangkalan tentera. Malah drone juga tidak boleh diterbangkan di kawasan yang sedang berlaku kemalangan. Sebab apa? Sebab kalau kehadiran drone itu didapati menghalang tugas, pemilik drone boleh disabitkan di bawah kesalahan 186 Kanun Keseksaan. Untuk drone yang dalam kategori pesawat tanpa pemandu, ada beberapa sekatan yang telah dikenakan. Antaranya, drone yang diterbangkan kenalah dalam jarak 150 meter dari mana-mana perhimpunan terbuka yang di dalamnya ada 1000 peserta. Sekatan yang kedua ialah drone yang diterbangkan kenalah 50 meter jauh daripada manusia. Dan sekatan yang ketiga ialah drone yang diterbangkan kenalah 30 meter jauh dari mana-mana objek ataupun orang semasa berlepas ataupun semasa mendarat. Untuk drone yang beratnya melebihi 20 kg, ada beberapa syarat khusus yang dikenakan. Antaranya, drone tersebut perlulah didaftarkan di bawah CAAM terlebih dahulu. Syarat yang kedua ialah pemilik drone itu perlu ada sijil kelayakan udara dan juga lesen juruterbang peribadi atau lesen juruterbang komersial yang sah. Di Malaysia, ada beberapa jabatan yang berfungsi bagi kebenaran untuk drone terbang. Kebenaran yang diberikan ini bergantung kepada fungsi drone ataupun kegunaan drone itu sendiri. Contohnya, Jabatan Kajian dan Pemetaan Malaysia ataupun JUPEM ini dibagi permit untuk drone buat pemetaan udara, fotografi udara, pengembaraan dan videografi. Jadi, kalau ada pemilik drone yang nak buat semua aktiviti yang dinyatakan, perlu minta kebenaran daripada JUPEM dahulu.
Okey, baiklah. Seterusnya Chief Government Security Office atau Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Malaysia yang lebih dikenali sebagai CGSO. Jabatan ini bertanggungjawab ke atas semua zon larangan terbang di Malaysia. Jika ingin melakukan aktiviti drone di dalam kawasan larangan ini, anda perlu untuk meminta keizinan dan persetujuan daripada pihak CGSO. Kemudian Pejabat Ketua Menteri Sabah atau Sarawak. Jika berhasrat untuk melakukan aktiviti penerbangan drone di negeri Sabah atau Sarawak, anda mestilah memperolehi surat kelulusan daripada Pejabat Ketua Menteri Negeri tersebut. Selain itu, MCMC atau Malaysia Communication and Multimedia Commission. Pihak ini pula bertanggungjawab ke atas segala pengendalian drone bukan Malaysia. Oleh itu, aktiviti drone bukan Malaysia perlu mendapatkan kelulusan daripada pihak MCMC sebelum memulakan sebarang aktiviti drone. Selain itu, surat izin juga diperlukan dari majlis tempatan di kawasan tertentu sekiranya anda ingin menerbangkan drone. Sebagai contoh, penerbangan di dalam kawasan Kuala Lumpur memerlukan izin daripada pihak DBKL iaitu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kemudian bagi permohonan permit penerbangan drone pula, setelah anda mendapatkan izin daripada pihak berkuasa yang telah dinyatakan sebelum ini, anda perlu untuk memohon permit dari pihak CAAM iaitu Civil Aviation Authority of Malaysia. Permohonan ini perlu dihantar sekurang-kurangnya 14 hari bekerja sebelum tarikh operasi yang telah dirancang. Bagi penggunaan drone kerja udara juga, anda perlu memohon sijil kerja udara yang mesti diperbaharui setiap tahun. Permohonan permit dan permohonan sijil kerja udara ini mempunyai caj dan bayaran yang tersendiri mengikut kategori. Untuk maklumat lanjut berkaitan harga bayaran ini, anda boleh melayari laman web CAAM. Berkaitan dengan lesen pengendalian drone buat masa ini, CAAM masih belum mengizinkan mana-mana organisasi latihan yang diluluskan untuk mengeluarkan lesen pengendalian drone. Pengendalian drone di Malaysia memerlukan hanya persetujuan daripada pihak CAAM dan pihak berkuasa yang berkaitan berdasarkan guis panduan. Penggunaan drone yang semakin meluas di Malaysia kini telah mengundang banyak aduan dan kebimbangan orang ramai. Jadi, di sinilah pentingnya peraturan-peraturan dan undang-undang berkaitan dengan pemilikan drone ini. Justru dari semasa ke semasa, pihak CAAM telah berusaha untuk mengeluarkan arahan-arahan baru bagi penerbangan drone di Malaysia atas tujuan menyediakan panduan yang mencukupi dan lengkap agar memastikan pengendali yang cekap sahaja yang mempunyai kelulusan untuk mengendalikan drone. Kalau diteliti, pihak CAAM juga telah menetapkan prosedur, standard dan juga keperluan kepada pengendali drone di Malaysia. Dan garis panduan ini sebenarnya bertujuan untuk persediaan bagi kelancaran prosedur sebelum, semasa dan juga selepas misi penerbangan drone. Kerana ciri-ciri penerbangan amat perlu dititik beratkan dalam sesebuah operasi penerbangan drone. Memandangkan risikonya adalah melibatkan pelbagai pihak termasuklah pihak kerajaan sendiri. Antara keburukan drone yang kita boleh lihat, yang pertama adalah menceroboh privasi seseorang apabila digunakan untuk mengambil gambar individu di rumah atau kawasan larangan yang dianggap sebagai milik persendirian. Yang kedua adalah menceroboh kawasan larangan seperti kawasan lapangan terbang. Terdapat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan larangan drone, antaranya adalah menerbangkan drone di kawasan yang berisiko seperti di lapangan terbang. Yang ketiga adalah menerbangkan drone di kawasan yang mengundang bahaya kepada orang ramai seperti kawasan bandar dan kawasan jalan raya dan kawasan yang berisiko. Keempat adalah menimbulkan banyak kebimbangan keselamatan seperti berlangkah di ruang udara dan hilang kawalan, terutamanya bagi kegunaan komersial dan peribadi.